kepuasan mula digunakan pada awal tahun 1940-an. Menurut Wimmer dan Dominic, 1994, teori ini diperkenalkan apabila penyelidik pada ketika itu berminat dan sering menjadi tanda tanya tentang mengapa pengguna sering terlibat dengan media seperti menonton televisyen, mendengar radio dan juga membaca surat khabar. Tingkah laku ini yang menjadi permulaan dan menarik minat penyelidik untuk mendalami teori ini. Herzog, seorang ahli psikologi sosial Austro-Amerika, memulakan penyelidikannya dalam teori ini dengan melakukan kajian ke atas alasan mengapa individu memilih untuk menggunakan media yang khusus. Hasil kajiannya menemukan 3 kategori kepuasan, iaitu pelepasan emosi, angan-angan iaitu wishful thinking dan juga pembelajaran. Harold Dwight Laswell, seorang ahli teori komunikasi Amerika, telah mengemukakan eksperimen yang telah dijalankan bagi memberi gambaran tentang tindakan dalam komunikasi berdasarkan 5 segmentasi. Secara umumnya, teori ini menekankan kepada bagaimana khalayak ataupun pengguna memilih untuk menggunakan media dengan aktif bagi memenuhi keperluan yang diinginkan dan mencapai kepuasan mereka. Saya akan meneruskan pembentangan itu mengenai dengan konsep teori dan andaian teori kegunaan dan kepuasan. Teori kegunaan dan kepuasan ini menunjukkan perbezaan dengan teori yang lain. Hal ini demikian kerana teori ini sangat tertumpu kepada pendekatan kepuasan penggunaan dan khalayak ramai. Teori ini dapat dikaitkan dengan teori yang terdapat dalam bidang psikologi, iaitu teori keperluan hierarki Maslow. Teori kegunaan dan kepuasan ini bersifat deterministik dan memberikan tumpuan kepada audiens untuk berkehendak bebas. Teori ini menggambarkan bahawa audiens mempunyai pemilihan dan kawalan penuh terhadap kesan media seperti kognitif, efektif, interaksi sosial dan sebagainya. Andaian teori kegunaan dan kepuasan. Andaian pertama adalah menunjukkan penonton yang aktif dan penggunaan media yang berorientasikan matlamat. Hal ini demikian dikatakan kerana teori ini menggambarkan audiens mahupun penonton mempunyai matlamat tersendiri apabila menggunakan media mereka. Yang kedua adalah pengaruh media terhadap tingkah laku seseorang. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui andaian ini menunjukkan penggunaan media mempengaruhi individu dari segi psikologi dan sosial. Andaian ketiga adalah media bersaing dengan bentuk komunikasi lain. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian individu. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah tentang teori kegunaan dan kepuasan ini boleh digunakan dalam keberkesanan media baharu dalam menyampaikan maklumat mengenai COVID-19. Teori ini menjelaskan bahawa khalayak ramai lebih aktif dalam memilih dan menggunakan media tertentu untuk memenuhi keperluan mereka yang tertentu, terutamanya dalam mencari sumber maklumat. Media ini merupakan fungsi pengawasan kepada masyarakat untuk memperoleh maklumat tentang keadaan dunia. Oleh hal yang demikian, dalam situasi pandemik, saluran maklumat yang utama untuk masyarakat lebih berjaga-jaga tentang keadaan semasa dan tidak ketinggalan dalam pengetahuan semasa tentang COVID-19. Seterusnya, keberkesanan media baharu ini sangat efektif dalam penyampaian maklumat melalui media sosial. Kandungan media sosial yang lebih visual dan interaktif dapat menarik minat dan perhatian khalayak tentang maklumat yang disampaikan, seperti kandungan yang video yang menarik tentang akronim 3S yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia, iaitu elak sesak, elak tempat sempit dan elak sembang jarak dekat. Akhir sekali, keberkesanan media baharu dapat dilihat dari segi hubungan peribadi seperti yang dinyatakan dalam fungsi media melalui teori ini. Ia boleh dibuktikan apabila semasa pandemik melanda, hubungan kekeluargaan agak terpisah kerana masyarakat tidak dibenarkan untuk berjumpa antara satu sama lain, dan ia menyukarkan kepada golongan tua yang hanya bergantung kepada anak-anak dan media massa seperti surat khabar dan televisyen sahaja untuk mendapatkan maklumat. Oleh hal yang demikian, dengan adanya media baharu seperti WhatsApp, hubungan keluarga masih boleh dieratkan dan sumber maklumat masih boleh disebarkan dengan baik. Dalam teori yang telah dipelopori oleh Maslow 1998 berkaitan dengan kegunaan dan kepuasan ini, sememangnya terdapat kekuatan dan kelemahan. Antara kekuatan yang teori Abraham Maslow, yang pertama adalah teori ini sangat mudah untuk difahami dan dikaji. Teori ini telah merangka banyak kajian penyelidikan yang membuatkan teori ini sangat sesuai untuk digunakan bagi mengkaji berkaitan dengan tajuk yang kumpulan kami telah lakukan, kerana teori ini ada membincangkan berkaitan dengan keperluan dan motivasi bagi seseorang individu. Kekuatan yang kedua pula adalah teori ini masih ramai yang menggunakannya sehingga sekarang berdasarkan isu-isu semasa. Dalam teori ini ada menekankan berkaitan dengan ia membawa kepada sifat dasar manusia yang menuntut lebih banyak keperluan. Antara kelemahan teori Abraham Maslow ini pula adalah dalam teori ini ada merendahkan berkaitan dengan penggunaan atau kepentingan media baharu.
Hal ini mungkin disebabkan oleh terlepas pandang cara media mempengaruhi orang dari segi penyampaian maklumat penting berkaitan isu-isu semasa. Kelemahan yang seterusnya pula adalah dalam teori ini ada menyatakan kesukaran untuk menggunakan media baharu ini kepada pihak yang sukar untuk menggunakannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh terdapat ramai pengguna media baharu di kalangan masyarakat yang berumur dan masyarakat itu sukar untuk menggunakan media baharu ini. Seterusnya, pada pendapat saya, teori ini dapat menerangkan tentang keberkesanan media baharu dalam penyebaran maklumat mengenai COVID-19 kepada masyarakat dengan baik adalah dengan adanya fungsi-fungsi media yang terdapat dalam teori yang memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat dalam menggunakan media baharu. Seterusnya, disebabkan oleh teori Maslow yang menerangkan berkaitan dengan keperluan manusia yang digunapakai secara meluas dan diterima oleh masyarakat moden, menunjukkan keberkesanan dalam peningkatan penggunaan media baharu dalam penyebaran maklumat mengenai COVID-19 di seluruh dunia. Dan yang terakhir, teori ini juga dapat menerangkan keberkesanan media baharu dalam penyebaran maklumat mengenai COVID-19 disebabkan masyarakat sekarang banyak yang menggunakan media baharu untuk mendapatkan maklumat dengan lebih mudah. Sekian dan terima kasih.